Assalamualaikum semua. Okay, untuk hari ni kita akan sambung teknik belajar yang kita pakai STICK tu dengan cara note taking yang betul dan cara susun jadual yang betul. Tapi kali ni kita guna whiteboard lah. Sebab kat rumah Umi ada whiteboard, so pakai whiteboard kat sana. Okay, so inilah whiteboardnya. Kita kena padam dulu. Allah, ni aku tak pakai dah ni. Tak boleh padam. Tukar plan lah. Kita buat dalam tab. Gaduh lagi. Umi sambung dekat dalam tablet Umi lah sebab whiteboard tak ada marker dan susah nak padam. Okay, jadi ini adalah tablet Umi, iaitu Samsung Tab 6 Lite. Okay, so the best thing yang dekat Samsung Tab ni kan, dia ada Samsung Note. Okay, so Samsung Note ni lah tempat di mana Umi ada planner and segala Umi punya nota-nota waktu belajar apa semua. Ada orang kata pakai Notion best juga, tapi Umi belum try lagi sebab Umi dah biasa dengan Samsung Note. Jadi kita tengok sama Samsung Note macam mana dan cara kita nak ambil. Start dulu dengan cara nak buat jadual. Okay, kan Umi akan terangkan pasal cara nak buat jadual. Lepas tu formula stick dan seterusnya dalam Umi terangkan waktu pasal buat jadual ni. Contoh planner lah. Okay, waktu jadual ni nanti Umi akan terangkan lah pasal formula STICK tu. Dan kalau korang tengok kat sini banyak sangat template. Nanti template ni akan Umi bagi link dekat bawah. Dan template sebenarnya ada orang bagi, dia macam suruh share-sharekan lah. Jadi korang bila download ni nanti korang share-sharekan juga. Okay, alright. So kita sambung. Okay, kalau korang tengok dekat screen ni, okay, ni adalah file punya degree sem ni. Ni baru first week dan adalah subjek yang Umi ambil lah. Dan dekat sini dah hujung ni, kita akan nampak daily report. So daily report ni lah yang Umi akan rujuk sebelum Umi akan buat jadual. Jadual belajar. Jadual belajar ni, dia berdasarkan report harian kita. Sama ada topik yang kita belajar tu, kita faham ke tidak. Okay, ini contoh dulu, nanti Umi tunjuk macam mana nak pakai. Okay, ni untuk hari ni punya report 14 Februari 9. Jadi kat sini sebelum apa kita nak revise balik apa yang Umi belajar, apa yang Umi ajar sebelum ni, iaitu teknik stick. S-T-I-C-K, stick. Dan sebelum ni Umi terangkan pasal spacing, iaitu sekejap lagi satu, testing. Baru terangkan pasal dua ni, testing. Untuk testing ni kami cakap kita terbahagi kepada 3. 1, 2 dan 3. Iaitu before, during dan after. Bagi untuk before, dia bagi lawa sikit. Okay, bagi untuk before. Okay, jadi Umi terangkan untuk before ni. Allah, kucing gaduh pula. Okay, untuk before ni, nama dia adalah reference testing. Iaitu kita test sambil tengok bahan rujukan. Apa bahan rujukan ni? So bahan rujukan ni yang tadi kita ada textbook, kita ada lecture note. Cara dia adalah kita kena keluarkan, lepas kita baca ni, kita kena keluarkan kata tanya. Kata tanya. Iaitu why, how, when. Sebab semua yang kita tanya ni nanti kita akan bawa ke waktu kelas. Itulah dia punya konsep. Dia akan bawa waktu kelas, during class. Okay, so during class ni pula dia terbahagi kepada 2 part, iaitu
Tepat sama adalah 5 minit sebelum kelas dan semasa. Okay, ni boleh terangkan kat video yang sebelum ni. So, nanti boleh tengok balik lah macam mana kalau tak ingat balik kan. Okay, so untuk after ni pula, di mana kita akan mengaplikasikan teknik spacing. Dan cara kita mentest dia adalah kita kena test dengan menutup buku. Testing tanpa rujuk buku. Okay, no more books. Alright. Jadi apa yang kita kena buat kalau tak tengok buku ni kan? So kita kena buat recalling balik lah. Jawab balik. Dia ada 2 cara. Satu, kita jawab balik soalan. Yang kedua adalah buat mind mapping. Dan Min lagi suka lah part yang mind mapping ni sebab dia macam lagi senang nak ingat. Okay, jadi kita cakap pasal spacing kan, iaitu after class kita kena buat mengaplikasikan teknik spacing. Dan teknik spacing ni kita akan mengaplikasi dia dalam sewaktu kita nak buat timetable. Timetable yang paling efektif berdasarkan kita punya report harian kita berdasarkan topik yang telah dipelajari. Sekarang ni Umi splitkan punya screen kepada 2 bahagian, iaitu di bahagian kanan adalah report Umi untuk hari ni, iaitu 14/9. Jadi Umi report pembelajaran Umi macam mana. Jadi hari ni Umi belajar tentang district structure, iaitu tajuk apa, topik kita kena spesifikkan betul-betul. Hari ni Umi belajar metrik. Dan bukan setakat tu je, Umi kena listkan juga Umi punya topik yang Umi dah belajar sebelum ni. Sebab sekarang ni baru week 1 dan dah masuk week 2 untuk minggu ni. Jadi dia tak banyak sangat topik lah. Jadi kita kena listkan. Okay, sebelum ni belajar sequence dengan set. So Umi kena tulis lah. Cara nak tulis ni, contoh hari ni Umi belajar pasal metrik. So metrik Umi dah buat nota. Nota Umi dah buat, dan revision pun Umi dah buat. Dan waktu buat revision ni adalah revision lepas kita belajar. Umi revise balik. Umi skipkan 1 day je. Sebab Umi takut Umi ni pelupa. So it depends on korang lah, korang nak spacing berapa hari. Kalau macam Umi buat spacing 1 hari. So difficulties yang Umi dapat adalah di tahap yang kedua. Jadi di sini maksudnya kena belajar lagi. Okay. Dan kita listkan kita punya apa poin-poin yang kita masih tak boleh nak dapat dan masih confused. Yang kita pilih yang betul-betul kita tak faham, tu je. Jangan terlalu banyak. Sebab tu kotak dia kecil je, kotak bahagian question ni. Dan ini pula adalah topik subjek computer organization. Lepas tu untuk computer structure and function dan computer evaluation punya topik, Umi tak study apa-apa lagi, nota pun tak buat. Jadi kosong. Okay, jadi daripada report yang kita dapat pada hari ini, apa yang kita kena buat? Okay, jadi dah buat table. Buat simple je dulu macam ni sebab nak faham. Jadi kalau lagi nak lawa, kita pakai Excel lah. Kita kena buat macam lagi proper way. Dan ada kod warna. Jadi sebelum kita nak pergi ke kod warna bagai semua tu, kita start dengan macam mana kita nak isi kolom-kolom ni. Kolom-kolom ni untuk apa sebenarnya. Jadi untuk pada hari ini, kita dah study metrik. Betul tak? Okay, kita tulis hari ni 14 hari bulan 9. Dan 14 hari bulan 9 ni, kita tengok difficulties kita adalah di tahap kedua. Maksudnya susah. Dan kod warna yang kita akan guna adalah warna hijau, kuning dan merah. Hijau menandakan senang, kuning susah dan merah sangat susah. Jadi tadi mengikut kepada laporan Umi tadi. Okay. So metrik ni adalah subjek susah. Sebab Umi tak boleh nak ingat semua. Kita nak tentukan ni sama ada susah ke tak bagi kita adalah bila kita buat revision tu, ibaratkan kita buat testing tanpa melihat buku. Macam kita buat ujian quiz apa semua tu. Bila kita buat, kita macam masih tersekat-sekat dan performance kita tu kita anggap je resultnya adalah tak bagus. Dan kalau Umi teruskan dengan kualiti yang macam tu, Umi takkan buat yang terbaik dalam exam lah. So kita codekan, kita highlightkan di sepetak
Then warna kuning sebab dia tak susah kan. Okay, warna kuning. Mana tadi? Warna kuning. Kecil sikit. Kuning. Macam tu. Itu menandakan kita kena buat division lagi. So, kita buat spacing. Kita buat spacing contohnya macam 2 hari. Jadi, kita tulislah hari seterusnya iaitu 14, 15, 16 hari bulan pula. So, kita akan tahu 16 hari bulan Umi kena study metrik. Macam tu. Bagi yang ada topik, kita tak study lagi kan. So, mungkin kita boleh adjustkan. Okay, esok nak study sequence lah. Macam tu. Dan mungkin untuk set pula nak study 16 hari bulan 9 lah. Macam tu. Okay. Dia akan jadi berbeza bergantung kepada kita punya kebolehan dan performance kita setiap test yang kita akan buat waktu kita mengulang kaji. Contoh, untuk sequence, pada 15 hari bulan 9, kita perform tak bagus. Maksudnya, kita rasa sangat susah. Jadi, kita highlightkan warna merah. Jadi, itu menandakan kita kena buat repetition, kena study lagi. Jadi, kita setkan, okay, nak study 17 hari bulan 9 lah. Dan pada 17 hari bulan 9 ni, kita masih tak berapa nak bagus. Kita masih di tahap susah. Okay, tak apalah. Jadi, maksudnya kita kena buat repeat lagi study dan aplikasikan spacing. Kita nak study pada esok harinya pula. Okay, untuk esok harinya, Alhamdulillah, okay, performance kita bagus. Jadi, kita tandakan warna hijau. So, topik yang dah berwarna hijau, kita biarkan dulu. Maksudnya, kita dah excellent dah topik tu. Kita kena fokuskan kepada topik-topik yang masih dalam rangkaian warna merah. Ni dah berjaya. Contoh yang kedua, untuk set, Umi dah study. Pada hari pertama, rasa sangat susah. Jadi, warna merah. Dan hari kedua, Umi nak study pula pada 18 bulan 9. Bila Umi study, masih susah. Jadi, pada the next day-nya, mungkin Umi nak buat 20 hari bulan 9. Nak study 20 bulan 9. Dia naiklah sikit warna kuning. Adakah kita patut berhenti sahaja di sini? Tak boleh. Sebab apa? Kita masih di landasan warna kuning. Jadi, kita kena the next day-nya lagi. Mungkin 22 hari bulan 9. Masih kuning lagi. Jangan stop. Kita kena next mission kita kena harus teruskan. Kita buat 23 hari bulan 9 pula. Dan kita berjaya. Okay. Done. Jadi, bila kita dah sampai kepada tahap ni. Maaf. Bila sampai kepada tahap ni, kita dah boleh berhenti. Macam tu. Maksudnya kita dah mahir. Kita kena fokus kepada topik-topik yang kita tak mahir lagi. Dan untuk sistem jadual yang Umi dah terangkan tadi, dia bukanlah sistem di mana dia macam dulu-dulu. Kita buat jadual berdasarkan masa. Tak. Tapi kali ni, kita buat jadual tu berdasarkan subjek. Dia sangat berbeza ya. Yang biasanya kan kita buat jadual, okay, pada pukul 10 nak belajar apa, pada pukul 11 nak belajar matematik, pada pukul 12 okay, nak study sains. Dia sangat susah nak ikut dalam jadual macam tu sebenarnya. Sebab dalam satu masa, iaitu bila kita nak study tu, kita lebih kepada nak target masa, bukan nak target kefahaman dalam belajar tu. Kadang-kadang kita tak sempat nak habis belajar dan masa dah habis. Dan dalam jadual kita, the next ni kena ada subjek lain. Jadi kita susah nak fokus dan akan mudah terganggu. Okey, sekarang kita balik semula kepada formula STICK. Jadi dalam kes ni, Umi hanya akan menerangkan pasal S dah terang, T pun dah terang tadi. Okey, dah sekarang ni adalah C. C ni sebenarnya adalah categorizing. Kita kategorikan dia. Kategorikan. Jadi, benda pertama yang akan datang dalam otak kita bila cakap pasal kategori ni adalah mind mapping. Mind mapping ni adalah benda yang sangat penting. Sebab kita nak kategorikan apa yang kita belajar tu mengikut skopnya yang betul. Lain orang, lain cara mind mappingnya. Tapi, bagi Umi, ini adalah cara mind mapping yang paling Umi suka dan paling berkesan bagi Umi. Dan Umi nak ingatkan lagi, setiap orang lain dia punya cara dan
mempunyai style tersendiri. Jadi korang kena carilah style apa yang korang suka. Ada orang yang suka yang macam peta iting tu, memang ikut sebiji-sebijun. Kalau macam Miu tak boleh ikut macam tu. Dia kena macam berkala-kala. Ada macam berpusing-pusing macam ulat macam ni. Ni Mi suka. Jadi Mi senang faham. Mi ingat cabang, lepas tu terus ingat the another part macam tu. So ni sangat bagus. Dan sebenarnya mind mapping ni untuk waktu kita buat revision after class, sangat bagus. Waktu kita nak buat testing tanpa melihat buku. Ini contoh ya. Alright. Okay, itu saja daripada video kali ini. So harap korang dapat banyak ilmu dan boleh aplikasikan dalam pembelajaran korang. Okay, itu saja daripada Umi. So jumpa in the next video. Sama-sama belajar. Bye-bye. Merajuk ke? Bye-bye. 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 Merajuk. Merajuk. Say bye-bye. Bye-bye. Gidi. Okay. 잊을록여요 비밀의 나만의 초콜릿